Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid teacher? Sihat? Alhamdulillah. So macam mana hari ni? Puasa? Lama dah kan kita tak jumpa. Teacher sebenarnya rindu sangat kat you all tau. Tapi tak apalah sebab yelah kita cuti ni pun bukan saja-saja, tapi kita harapkan virus corona ni cepatlah berakhir dan insya-Allah kita boleh kembali balik belajar. Jumpa balik kat madrasah kan? Okay. You all masih ingat tak? Kelas kita every Monday kita buat pelajaran sirah. So hari ni Teacher Hazimin nak continue topik kita last week. Sebab yang minggu lepas, kalau you all masih ingat, kita belajar tentang bagaimana Nabi bawa barang-barang dagangan Khadijah. Nabi bawa berdagang ke Syam. Dan Alhamdulillah Nabi dapat keuntungan yang memang banyak sangat. So Khadijah pun dah happy dan akhirnya selepas tu Rasulullah berkahwin. Okay, jadi hari ni yang point yang teacher nak ajar hari ni, kita nak fokus tentang perkahwinan Rasulullah. Sebenarnya tajuk ni memang tajuk baru tau. Dekat madrasah teacher tak ajar lagi. Okay? Tapi tak apa. Teacher nak kamu semua fokus betul-betul dengar. Jadi insya-Allah bila kamu faham tajuk ni, so kamu akan dapat knowledge yang baru. Okay? Teacher nak flashback sikit apa yang kita dah belajar last week. Okay, kalau kamu masih ingat, apabila Nabi pergi ke Syam, Nabi bawa barang dagangan. Okay. Barang dagangan ni milik siapa? Milik kepada Khadijah. Okay. Khadijah sebab dia memang bagi barang dia banyak, hantar untuk Nabi bawa pergi berdagang ke Syam. Okay. So Khadijah tak suruh Nabi pergi seorang. Khadijah hantar dengan dia punya pembantu dia. Siapa nama pembantu dia? Masih ingat? Okay. Maisarah. Kamu jangan tersalah tau. Memanglah ada di kalangan kawan-kawan kamu yang ada nama Maisarah. Teacher pun ada kawan nama Maisarah tapi dia perempuan. Tapi sebenarnya pembantu Khadijah ni lelaki. Maisarah. Okay. Jadi Khadijah suruh Maisarah ikut Nabi bawa pergi barang dagangan semua dan Alhamdulillah dia orang berjaya. Bawa balik keuntungan yang sangat banyak. So Khadijah sangat-sangatlah gembira, happy. Dan Maisarah ni dah cerita pada Khadijah bagaimana tentang Nabi masa dia berniaga. Memang Nabi ni seorang yang sangat cerdik. Okay. Nabi seorang peniaga yang sangat jujur. Okay. Jadi hasil daripada tu maka mendapat keuntungan yang banyak. Bila Khadijah dengar macam tu, dia rasa happy sangat. Sebab apa tahu? Sebelum ni, pedagang lain yang bawa barang-barang Khadijah tak pernah dapat keuntungan yang banyak macam mana Nabi dapat. So Khadijah was very happy. Dan okay, sekarang ni kita dah faham siapa Khadijah. Okay, cepat padam dulu. Dah, setakat ni dah boleh faham Okay, next saya nak masuk pula. Teacher nak continue cerita pasal Khadijah. Siapa Khadijah? Alright. Kalau kita tengok Khadijah ni, kalau kamu masih ingat dulu kita punya soalan quiz last week, Khadijah ni adalah seorang hartawan. Hartawan maknanya seorang yang kaya raya. Harta dia banyak dan dia berniaga, okay? Tapi dalam masa yang sama, dia seorang yang sangat mulia, sangat dihormati di Mekah. Jadi apa keadaan dia? Maka ramailah di kalangan pembesar-pembesar Mekah, pembesar-pembesar Quraisy yang dah tertarik. Mereka nak mengahwini Khadijah. Tapi Khadijah tak terima. Lepas satu-satu yang masuk nak meminang dia, semua dia tolak. Tetapi apabila dia dengar cerita pasal Nabi Muhammad, bagaimana Maisarah ceritakan tentang akhlak Nabi dan Nabi memang seorang yang terkenal dengan sifatnya yang mulia. So bila Khadijah dengar begitu, semua akhirnya hati dia terbuka. Dan Khadijah tertarik hati untuk dia berkahwin dengan Rasulullah. Okey, dipendekkan cerita. Dalam proses itu semua, keluarga pakcik Nabi hantar rombongan semua minang dan akhirnya Alhamdulillah maka Khadijah pun berkahwin dengan Rasulullah. Okey. Jadi sekarang kita akan masuk fokus kepada perkahwinan Nabi. Jadi sekarang ni Khadijah berkahwin dengan Rasulullah. Pada masa mereka berkahwin ni,
ketika itu dalam sirah Rasulullah dikatakan Khadijah ni umur dia 40 tahun. Dan Nabi ketika itu masa berkahwin, umur baginda adalah 25 tahun. Saya ulang balik, Khadijah ketika dia berkahwin dengan Rasulullah, umur dia 40 tahun. Dan Rasulullah sendiri umurnya 25 tahun. Kalau kamu tengok, wish, tua dah ni kahwin dengan Nabi. Tapi kamu kena ingat, Khadijah walaupun dah berumur 40 tahun, Nabi jauh lebih muda, tetapi Khadijah dari segi kamu tengok pada fizikal dia memang seorang wanita yang memang cantik, bersemangat, cergas, seorang yang harta yang orang kata apa? Berharta, seorang yang kaya raya. Okey. Jadi mereka dah berkahwin pada masa Khadijah 40 tahun, Nabi 25 tahun. Okey. Bila perkahwinan ini terjadi, masa tu Nabi baru sahaja balik daripada Syam. Nabi baru balik 2 bulan. Okey, selepas 2 bulan Nabi balik daripada Syam. Okey, balik daripada Syam. Kemudian dia pun melangsungkan perkahwinan dengan Khadijah. Alright? Saya ulang balik, bila dia berkahwin, selepas 2 bulan Nabi balik daripada Syam, maka dia pun berkahwin dengan Khadijah. Right? Dan kebiasaannya apabila berkahwin, pihak pengantin lelaki dia akan kena bagi mahar ataupun mas kahwin kepada pihak perempuan. Jadi, berapakah mahar ataupun mas kahwin yang Nabi berikan kepada Khadijah? Tahu tak? Okey, tak apalah. Teacher sebut kat sini, mahar yang Nabi bagi pada Khadijah adalah sebanyak berapa? Okey, pada zaman Nabi ni, diorang punya harta antaranya kekayaan mereka adalah dengan memiliki unta yang banyak sebagai contoh Okey. Baik. Jadi, pada masa tu Nabi bagi kepada Khadijah sebanyak 20 ekor unta yang muda. Ini dia mas kahwin yang Nabi berikan kepada Khadijah, iaitu 20 ekor unta yang masih muda. Bukan kibas bukannya keldai. Okey, unta. Alright. So setakat ni boleh? Saya nak proceed lagi ni. Kamu dengar betul-betul. Khadijah akhirnya berkahwin dengan Rasulullah ketika umurnya 40 tahun dan Nabi sendiri umur 25 tahun. Bila mereka berkahwin, 2 bulan selepas Nabi pulang daripada Syam. Okay? Dan Nabi memberikan mahar ataupun mas kahwin pada Khadijah sebanyak 20 ekor unta yang muda. Okay. Setakat tu clear? Alright. Okay. Dan untuk pengetahuan kamu, Khadijah adalah wanita yang pertama sekali Nabi berkahwin. Maknanya Nabi sebelum tu tak pernah berkahwin. Khadijah adalah seorang yang dah berkahwin. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut janda. Okey. Ketika dia berkahwin tu dia adalah janda dan Nabi inilah wanita yang pertama dia berkahwin. Dan setelah Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi tak berkahwin dah dengan wanita-wanita lain sehinggalah Khadijah meninggal dunia. Maksudnya semasa dia berkahwin dengan Khadijah tu, Nabi stay dengan Khadijah seorang sahaja. Nabi tak berkahwin dengan wanita lain sehinggalah Khadijah meninggal dunia. Okey, selepas Khadijah meninggal barulah kemudiannya Nabi berkahwin dengan wanita yang lain. Alright. Okey, setakat ni boleh faham Okey, next. Teacher akan pergi pula yang seterusnya, kita nak bincang pula tentang anak-anak kepada Rasulullah dan Khadijah, putera-puteri Khadijah. Okey. Baik. Tadi Rasulullah berkahwin dengan Khadijah. Alhamdulillah, hasil daripada perkahwinan mereka, maka dikurniakan sebanyak 6 orang anak. 6 orang anak. Okey. Hasil perkahwinan ni mereka mendapat 6 orang anak. Yang pertama, mereka mendapat anak lelaki yang bernama Al-Qasim. Dengan betul-betul Anak Rasulullah yang pertama hasil perkahwinan dengan Khadijah, iaitu dia mendapat Al-Qasim. Okey. Nabi ada 6 orang anak dengan Khadijah. Siapa yang seterusnya Nabi dapat? Yang seterusnya Nabi dapat anak yang bernama Zainab.
Teacher pakai warna merah untuk perempuan. Zainab. Okey, dua orang dah. Yang pertama adalah Al-Qasim, Zainab. Kemudian anak yang ketiga, keempat, kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Yang seterusnya perempuan lagi, Ruqayyah. Boleh? Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah. Alright. Dah 3 orang anak mereka mendapat. Kemudian yang seterusnya, anak yang berikutnya bernama Ummu Kalsum. Perempuan lagi Ummu Kalsum. Okay, ni yang dah kelima dah. Yang keempat. Kemudian yang kelima, anak mereka bernama Fatimah. Perempuan lagi. Fatimah. Okay. Dan yang seterusnya, yang keenam, kita buat bawah ni Yang keenam, Nabi dapat anak lelaki yang bernama Abdullah. Okey. Ini dia 6 orang anak Nabi hasil perkahwinan baginda dengan Khadijah, iaitu 2 orang lelaki dan 4 perempuan. Ini dia Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah dan juga Abdullah. Okey. Ini hasil perkahwinan baginda dengan Khadijah. Dan yang sebenarnya Nabi ada seorang lagi anak. Anak Nabi sebenarnya 7 orang semuanya. Dan yang seorang lagi, yang ketujuh, Nabi dapat anak dia bernama, saya tulis kat sini P2. Okey, anak Nabi yang seterusnya, teacher tuliskan dengan warna biru, bernama Ibrahim. Okey, Ibrahim ni adalah hasil perkahwinan Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah. Okey, maknanya selepas Khadijah meninggal, kemudiannya tu Nabi berkahwin pula dengan isteri dia yang bernama Maria Al-Qibtiyah, maka Nabi dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Ibrahim. Maka jumlah keseluruhan anak Nabi berapa? 7 orang. Nabi ada 7 orang anak, iaitu pecahan dia 3 lelaki, L ni lelaki, dan Nabi ada 4 orang perempuan, anak perempuan. Okey? Kita ulang balik sama-sama sebut. Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Abdullah dan Ibrahim. Okey? Yang ni isteri Nabi yang salah Anak dia adalah Ibrahim. Berapa semua sekali? 7 orang, iaitu 3 lelaki dan 4 perempuan. Okey? Boleh faham setakat tu? Dengar betul-betul ni? Baik. Apa pula cerita anak-anak Nabi? Okay, sekarang kita nak fokus pada anak-anak Nabi. Yes, Nabi diberi 7 orang anak, 3 lelaki, 4 perempuan. Untuk pengetahuan kamu, anak-anak Nabi yang lelaki, Qasim, Abdullah dan Ibrahim, semuanya umur mereka tak panjang. Ketika mereka masih kecil lagi, Allah dah ambil nyawa mereka. Jadi anak-anak Nabi yang lelaki, putera-putera, semuanya meninggal ketika mereka masih kecil. Okey? Tapi kenapa teacher? Baik. Kamu rasa-rasa apa hikmah dia? Okey, kita kena faham. Rasulullah seorang Nabi. Dan yang mana kita dah tahu, Rasulullah ini adalah Nabi yang terakhir. Maknanya selepas Nabi wafat, dah tak ada dah Nabi selepas itu. Jadi sebab itulah, apa hikmah di sebaliknya, apabila anak-anak Nabi yang lelaki tadi, masa kecil lagi mereka dah meninggal dunia, sebabnya Allah tak nak bila kemudian nanti akan timbul fitnah, orang akan katakan anak-anak Nabi ni akan jadi Nabi yang seterusnya. Sebab itulah masa kecil lagi, anak-anak Nabi ni yang lelaki semuanya dah meninggal dunia. So tak ada dah pewaris Nabi. Jadi tak ada fitnah yang timbul selepas tu bahawa ada Nabi yang next after Muhammad. No, dah tak ada. Jadi sebab nak menutup fitnah, tak nak ada fitnah, sebab itulah daripada kecil lagi semuanya dah meninggal dunia. Dan ini juga sebenarnya adalah satu ujian pada Nabi. Okey?
ialah seorang ibu ayah yang kehilangan anak dia. Tetapi itulah ujian yang Nabi terpaksa tempuh. Baik. Bagaimana pula dengan anak-anak perempuan Nabi, iaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Okey, mereka ni alhamdulillah mereka membesar dengan baik. Dan diorang ni, yang perempuan semua ni, mereka sempat melihat kedatangan Islam. Maknanya bila kedatangan Islam tu, anak-anak Nabi semua masih lagi berada bersama dengan Nabi. So, dan mereka juga keempat-empatnya telah pun memeluk Islam, alhamdulillah. Dan ketika peristiwa Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, semua ni follow Nabi. Okay, alright, semuanya follow Nabi. Kemudiannya mereka juga akhirnya Allah dah ambil nyawa mereka ketika tu Nabi masih lagi hidup. Kemudiannya anak Nabi, 3 orang anak perempuan dia ketika ni selepas peristiwa hijrah lah, Nabi masih lagi hidup, tapi anak dia Zainab, Ruqayyah dan Ummul Kalsum kemudiannya meninggal dunia. Yang tinggal dengan Nabi seorang sahaja, iaitulah Fatimah lagi yang masih hidup bersama dengan Nabi. Okey, boleh faham setakat tu? Okey, jadi maknanya sekarang ni daripada 7 orang anak, Nabi dah kehilangan sebanyak berapa? 6 orang. Semua dah meninggal. Yang lelaki meninggal masa kecil, yang perempuan mereka dah besar tetapi meninggal juga ketika tu Nabi masih lagi hidup, dah meninggal anak dia. Dan yang terakhir sekali tinggallah Fatimah. Baik, Nabi wafat. Kemudiannya Nabi wafat selang 6 bulan. 6 bulan selepas Nabi wafat. Selang 6 bulan. Maknanya Nabi wafat dulu, selang 6 bulan lepas tu Fatimah pula meninggal dunia. Jadi maknanya selepas Nabi wafat, anak dia 6 bulan selepas tu Fatimah. Jadi bermaksud selepas Nabi pergi, tak ada seorang pun anak-anak dia yang hidup. Jadi tak akan timbul fitnah bahawa akan ada Nabi yang selepasnya yang timbul. Tak ada. Maknanya semua habis. 7 orang anak Nabi semuanya meninggal dunia. Yang terakhir sekali adalah Fatimah. Bermaksud di sini Fatimah sempat menyaksikan ayah dia, baginda Rasulullah, wafat. Fatimah dalam keadaan yang sangat sedih, tapi tak lama selepas tu 6 bulan sahaja dia pula meninggal dunia. Jadi berakhirlah keluarga Rasulullah. Okay, yang tinggal hanyalah isteri-isteri Nabi sahaja. Okey kelas, jadi itu dia teacher dah sampaikan pada hari ini tentang perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teacher harap kamu faham. Okey. Tapi sebelum tu, ketika Nabi masih lagi hidup, pada masa tu Nabi berusia 35 tahun. Okey, ni yang cerita lain. Nabi berusia 35 tahun. Masa ni Nabi masih lagi berada di kejadian ni berlaku di Mekah. Ada berlaku satu peristiwa yang sangat besar dalam hidup Nabi. Okey. Baik, tapi tak apa. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Untuk episod yang seterusnya, kita nak tengok apa yang berlaku pada Nabi ketika baginda berusia 35 tahun. Okay. So insyaAllah, saya rasa setakat ni dulu untuk kelas kita pada hari ni. So, jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Saya harap kamu semua jangan malas-malas tau. Belajar kena rajin-rajin. Solat jangan tinggal, puasa penuh. Okay. Alright, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.